Assalamualaikum, saya Aisyah Adila binti Muhammad Aris. Feminisme dalam konteks penganiayaan rumah tangga menekankan perlunya kesetaraan jantina dan melawan ketidaksetaraan kekuasaan di dalam rumah tangga. Gerakan ini berjuang untuk memberdayakan wanita, mengatasi norma sosial yang mendukung kekerasan terhadap wanita dan menciptakan lingkungan yang aman dan adil di dalam keluarga. Pernyataan masalah yang pertama, sejauh manakah kesedaran masyarakat mengenai penganiayaan rumah tangga dan kesannya terhadap wanita? Kesedaran masyarakat terhadap penganiayaan rumah tangga dan kesannya terhadap wanita telah meningkat secara global, tetapi tingkat kesedaran masih bervariasi di setiap komuniti. Kedua, bagaimanakah stigma sosial mempengaruhi pelaporan dan pemulihan wanita yang mengalami penganiayaan rumah tangga? Stigma dapat menciptakan rasa malu atau takut pada mangsa, membuat mereka enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami kerana khawatir akan dikecam oleh masyarakat. Ketiga, bagaimanakah feminisme boleh mencabar dan mengubah norma ini? Feminisme mencabar dan mengubah norma dengan menyuarakan kesetaraan jantina, memerangi diskriminasi dan menggalakkan perubahan budaya dan sosial. Sekian, terima kasih. Objektif kajian ini adalah untuk memahami bagaimana faktor struktur termasuk norma budaya dan ketidaksamaan kuasa menyumbang kepada penderaan domestik. Yang kedua, menilai sejauh mana gerakan feminis dalam mempengaruhi pemahaman masyarakat dan tahap pelaporan penderaan rumah tangga. Dan yang terakhir, mengkaji pengalaman dan keperluan mangsa penderaan rumah tangga dan melihat bagaimana faktor feminis boleh menyokong pemulihan mereka. Metodologi kajian ini adalah melalui kajian kes, tinjauan dan analisis statistik dan juga analisis dokumen. Kami telah menyediakan survei untuk mengetahui tahap kefahaman dalam kalangan pelajar mengenai penganiayaan rumah tangga. Seramai 44 orang responden menyatakan bahawa mereka faham mengenai penganiayaan rumah tangga. Berikut merupakan hasil dapatan daripada survei kami. Kerangka teori dan konseptual. Pertama sekali, teori kesaksamaan jantina berasaskan kepercayaan bahawa semua individu tanpa mengira jantina mempunyai hak yang sama dalam kehidupan awam dan peribadi. Implikasi menggalakkan pemahaman terhadap ketidaksamaan jantina adalah punca kepada penderaan rumah tangga dan kesesamaan perlu dicapai sebagai penyelesaian. Yang kedua, teori sosial, pengiktirafan bahawa faktor sosial, budaya dan struktur kuasa memainkan peranan penting dalam penderaan domestik. Implikasi menonjolkan keperluan untuk perubahan sosial dan budaya serta meningkatkan kesedaran tentang norma yang menyokong atau mewajarkan keganasan terhadap wanita. Yang ketiga, teori ekologi manusia, iaitu pengiktirafan hubungan kompleks antara individu, keluarga dan masyarakat dalam memahami isu penderaan rumah tangga. Implikasinya menekankan keperluan untuk campur tangan pada pelbagai peringkat ekologi untuk mengurangkan penyalahgunaan dan menyediakan sokongan holistik. Di samping itu, menurut falsafah Islam menekankan pemberian hak-hak yang adil kepada semua manusia tak kira janita. Selain itu, Islam juga menggariskan bahawa kesetaraan hak-hak antara suami dan isteri. Walaupun ada perbezaan peran, kewajipan dan tanggungjawab, hak-hak kedua-duanya wajib diakui dan dihormati. Imam Muhammad Nuruddin Al-Sindi menjelaskan bahawa pergaulan yang mesra antara ahli keluarga merupakan salah satu daripada perkara yang dituntut dalam agama. Maka sesiapa yang bersikap mesra dengan ahli keluarganya tergolong dalam kalangan yang dipilih berdasarkan sifat sedemikian bersamaan dengan perkara-perkara yang baik yang selain sehingga dia dikatakan seorang yang baik secara mutlak. Baiklah, seterusnya kita akan beralih pula kepada falsafah barat. Falsafah barat, John Stuart Mill memberikan pandangannya terhadap feminisme ataupun keganasan rumah tangga. Pada zaman Yunani kuno dahulu, suami dikatakan mempunyai kuasa mutlak. Jadi, disebabkan suami itu mempunyai kuasa yang mutlak, menyebabkan mereka sewenang-wenangnya menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh isteri mereka tanpa belas kasihan. Tetapi, isteri masih perlu tunduk kepada suami walaupun dirinya ditindas. Akhir sekali, falsafah barat John Stuart Mill menekankan bahawa baik lelaki maupun wanita diciptakan secara seimbang dan serasi, maka tidak seharusnya berlaku penindasan dalam rumah tangga. Selain itu, walaupun tidak ada definisi keluarga yang dipersetujui secara umum atau universal dalam sosiologi, tetapi ahli falsafah seperti Aristotle dan Hegel tidak pernah mengambil mudah tempat keluarga di dalam masyarakat. Menurut Mukherjee dan Ramaswamy pada tahun 2011, Aristotle menulis bahawa keluarga adalah persatuan alam semula jadi untuk bekalan keperluan harian manusia.
Seterusnya, teori pusingan atau cycle theory oleh Dr. Lino Walker yang diterbitkan pada tahun 1979 mengkaji bagaimana masa penderaan wanita kekal dalam keadaan penderaan. Teori ini mendakwa terdapat 3 fasa yang menerangkan perhubungan kesat sebelum dan selepas peristiwa ganas. Teori itu memfokuskan pada tindakan berulang oleh pelaku dan bagaimana ia menghalang keupayaan mangsa untuk meninggalkan hubungan yang kesat dan terus berada di dalam hubungan itu. Kesan penganiayaan rumah tangga adalah seperti pertama ialah kecederaan fizikal iaitu lebam, patah tulang, melecur dan lain-lain. Yang kedua ialah masalah kesihatan fizikal seperti masalah tidur, masalah penghadaman dan hilang selera makan. Yang ketiga ialah masalah kesihatan mental, contohnya kemurungan, kebimbangan atau anxiety dan juga gangguan tekanan selepas trauma iaitu post-traumatic stress disorder. Antara faktor kenapa berlakunya penganiayaan rumah tangga dalam sesebuah keluarga adalah kerana yang pertama adalah kelemahan iman dan pendidikan Islam dalam pengetahuan untuk membina sesebuah keluarga. Seterusnya, suami terlalu terdedah dengan keganasan dalam persekitarannya. Seterusnya, kehadiran amarah dan kerisauan dalam jiwa dan komplikasi dalam diri suami juga mendorong kepada keganasan rumah tangga. Selain itu juga, jika salah seorang daripada pasangan terdedah dengan pengambilan alkohol dan dadah juga mendorong kepada masalah ini. Dan seterusnya adalah kerana masalah ekonomi, contohnya seperti pengangguran, kemiskinan dan kesukaran hidup yang dialami oleh suami. Di samping itu, jika isteri tidak mematuhi perintah suami dan isteri enggan melakukan hubungan intim yang diminta oleh suami juga mendorong kepada. Seterusnya, cadangan bagi mengatasi penganiayaan rumah tangga. Yang pertama, Menteri Pendidikan perlulah menyelaraskan pendidikan yang menerapkan kesedaran berkaitan kesetaraan gender serta menerapkan nilai-nilai murni dalam rumah tangga. Yang kedua, pihak kerajaan perlulah menambah baik undang-undang berkaitan keganasan terhadap wanita termasuk hukuman yang sepadan bagi pelaku keganasan. Yang ketiga, mewujudkan rangkaian sokongan psikososial kepada mangsa keganasan termasuk perkhidmatan sokongan emosi dan kaunseling. Yang keempat, mendorong pemikiran kritis terhadap budaya patriarki. Hal ini dapat membantu rakyat untuk sedar dan menerima kesetaraan gender serta memartabatkan wanita. Yang kelima, pihak kerajaan boleh mempromosikan kemandirian ekonomi wanita melalui peluang pekerjaan, latihan kemandirian dan sokongan kewangan. Seterusnya, kepentingan membendung keganasan rumah tangga ialah yang pertama, melindungi hak asasi manusia. Ia merupakan hak asasi manusia untuk hidup bebas dari keganasan dan penyalahgunaan, mengatasi keganasan domestik, memastikan perlindungan hak individu di dalam rumah, mencipta persekitaran di mana semua orang dapat hidup tanpa rasa takut akan kecederaan fizikal, emosi atau psikologi. Ini penting untuk membangunkan masyarakat yang adil, di mana setiap individu tanpa mengira jantina, umur atau latar belakang merasa selamat dan dihormati. Kedua, kesihatan dan kesejahteraan. Keganasan domestik mempunyai kesan fizikal dan mental yang teruk bagi mangsa dan saksi. Ia menyebabkan kecederaan, masalah kesihatan kronik, gangguan kesihatan mental seperti kemurungan dan kebimbangan dan boleh memberi impak jangka panjang kepada kanak-kanak yang menyaksikan atau mengalami penyalahgunaan. Memerangi keganasan domestik adalah penting untuk menjaga kesejahteraan keseluruhan dan kesihatan mental individu yang terkesan. Yang ketiga, memutuskan kitaran dan membina komuniti. Kesimpulannya, keganasan rumah tangga terkait secara langsung dengan status serta peranan individu dalam keluarga. Meskipun pengetahuan masyarakat tentang kes rumah tangga adalah tinggi, tetapi kes yang dilaporkan kepada PDRM maupun kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga serta Masyarakat juga meningkat saban tahun. Tanpa pendidikan, isu keganasan rumah tangga akan sukar ditangani. Oleh itu, isu keganasan rumah tangga ini haruslah diambil perhatian oleh semua pihak. Campur tangan antara semua pihak adalah penting untuk menangani isu keganasan rumah tangga. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.